Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung pelajaran kita dalam modul rekod tak lengkap. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada pengenalan rekod tak lengkap pada video yang lalu, kali ini kita tahu rekod tak lengkap mempunyai dua kaedah. Yang pertama ialah menggunakan kaedah perbandingan. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah analisis. Tetapi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kaedah perbandingan. Kita tengok nota yang ada dalam buku teks ataupun maklumat yang telah diberikan. Satu kaedah yang membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi perniagaan. Ya, jadi kaedah perbandingan ini kita nak cari untung atau rugi perniagaan berdasarkan perbandingan modal akhir dan modal awal. Modal boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan ataupun rumus modal sama dengan aset tolak liability. Rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga untuk membuat kaedah perbandingan ialah yang pertama, aset awal tahun dan akhir tahun. Yang kedua, liability awal tahun dan akhir tahun. Jadi maklumat yang perlu kita ada untuk menggunakan kaedah perbandingan ini hanya dua sahaja. Yang pertama ialah aset awal dan akhir tahun. Yang kedua adalah liability awal dan akhir tahun. Seterusnya, maklumat untuk menentukan untung atau rugi. Perniagaan boleh menggunakan maklumat modal awal tahun dan akhir tahun untuk menentukan untung atau rugi. Rumusnya ialah modal akhir sama dengan modal awal tambah untung atau rugi bersih. Jika kita betulkan rumus tersebut, dia akan jadi untung atau rugi bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Bermaksud kita akan dapat untung bersih atau rugi bersih yang kita nak cari. Kita tengok contoh satu, menghitung untung atau rugi bersih. Maklumat berikut diperoleh daripada seorang peniaga runcit, Encik Salim, yang tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Okey, dia bagi maklumat pada kamu semua, aset awal dan aset akhir, liability awal dan liability akhir. Okey, seperti mana yang kita tengok pada slide yang lepas tadi, kita tahu macam mana nak cari untung atau rugi bersih. Kita perlukan maklumat aset awal dan liability, aset awal dan aset akhir, dan liability awal serta liability akhir. Hitung untung atau rugi bersih perniagaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, penyelesaiannya ialah untung bersih, rumus tadi, sama dengan modal akhir tolak modal awal. Modal akhir, macam mana nak cari modal akhir? Kita ambil aset akhir 35,000 tolak dengan liability akhir, kita akan dapat modal akhir. Manakala modal awal, aset awal tolak liability awal, kita akan dapat modal awal. Oleh itu, untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Jadi, sebagaimana soalan ini, modal akhir ialah 14,000. Kita akan tolak dengan modal awal 8,000, kita akan dapat untung bersih sebanyak 6,000. Sekiranya modal akhir ini lebih kecil berbanding dengan modal awal, bermaksud kita akan dapat rugi bersih. Sekiranya pemilik perniagaan membuat ambilan dalam tempoh perakaunan, item ambilan perlu ditambah pada modal akhir. Namun begitu, sekiranya pemilik membawa masuk modal tambahan, item modal tambahan perlu ditolak daripada modal akhir. Rumus atau persamaan untuk dapatkan untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. So, back in your mind, kamu kena ingat betul-betul rumus ini untuk dapatkan untung bersih. Kita tengok contoh 2, menghitung untung atau rugi bersih dengan mengambil kira item ambilan dan modal tambahan.
Maklumat berikut diperoleh daripada gerai kerepek Maxu yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap. Sebagaimana contoh satu juga tadi, kita ada aset awal dan aset akhir, juga liability awal dan liability akhir. Dan dia bagi dua maklumat tambahan sepanjang tempoh perakaunan tersebut. Maxu telah mengambil inventory bernilai 500 untuk kegunaan anaknya, dan yang kedua membawa masuk modal tambahan sebanyak 3,500. Hitung untung atau rugi bersih gerai kerepek Maxu bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, kita tengok penyelesaian dia. Kamu kena ingat betul-betul rumus ataupun persamaan ini. Okay, kita dapatkan modal akhir dahulu. Jadi kita ambil maklumat akhir ini. Aset akhir tolak dengan liability akhir. Kita akan dapat 12,410 modal akhir. Untuk modal awal pula, aset awal 9,500 tolak dengan liability awal 2,410 untuk kita dapatkan modal awal 7,090. Jadi untung bersihnya sebagaimana formula yang cikgu suruh kamu ingat tadi di atas ini, ataupun rumus ini, ataupun persamaan ini, modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal 12,410 modal akhir tambah dengan ambilan 500 tolak 3,500 modal tambahan yang dibawa masuk tadi 3,500 tolak dengan 7,090 modal awal. Kita akan dapat ataupun gerai kerepek Maxu ini mendapat untung bersih sebanyak 2,320. Seterusnya, analisis aset dan liability. Dalam soalan nanti, dia tak akan bagi secara direct aset dan liability. Kita akan cari jumlah aset dan jumlah liability. Oleh itu, kita kena analisis. Yang mana akaun-akaun aset kita kena jumlahkan dan akaun-akaun liability kita kena jumlahkan. Okay, kita baca maklumat yang diberi. Maklumat kewangan perlu dianalisis untuk menentukan aset dan liability bagi membolehkan jumlah modal ditentukan. Modal diperoleh dengan membandingkan aset dengan liability pada awal dan akhir tempoh perakaunan. Rumus yang sama kita gunakan, cuma bentuk soalannya berbeza. Kita tengok contoh 3. Menghitung aset dan liability pada awal tahun dan akhir tahun. Puan Yap telah memulakan perniagaan Yap pada 1 Januari 2017. Beliau tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Maklumat kewangan perniagaannya adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, di sini tidak sama sebagaimana soalan yang sebelumnya. Dia hanya bagi aset dan liability. Jadi kita boleh tahu terus aset awal dan aset akhir, liability awal dan liability akhir. Tetapi di sini dia bagi akaun-akaun atau senarai akaun yang ada untuk kita identify dan kita analisis yang mana satukah aset, yang mana satukah liability. Okey. Jadi kita kenal pasti dahulu lengkapan aset, ABT atau akaun belum terima, aset, bank, aset, inventory, aset, kadar bayaran belum bayar, liability, promosi prabayar, aset, tunai, aset, ABB atau akaun belum bayar, liability. Okay, jadi kita dah tahu yang mana aset, yang mana liability. Jadi kita jumlahkan sahaja aset awal dan liability awal untuk kita dapatkan modal awal. Manakala kita jumlahkan aset akhir dan liability akhir untuk kita dapatkan modal akhir. Sebagaimana juga soalan tadi, dia bagi maklumat tambahan pada 1 Julai 2017, lengkapan bernilai 1,000 dibawa masuk oleh Puan Yap untuk kegunaan pejabat. Perkara ini belum direkodkan di dalam mana-mana buku. Okey, dia bawa masuk lengkapan ya, aset tambahan. Puan Yap membuat ambilan barang niaga bernilai 3,900 dalam tahun kewangan. Okey, bermaksud ada berlaku ambilan ya.
Hitungkan untung atau rugi bersih perniagaan Yap bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, penyelesaian dia suruh kamu kelaskan dahulu mengikut aset dan liability. Okey, aset, lengkapan, ABT, bank, inventory, promosi prabayar, tunai. Liability, kadar bayaran belum bayar dan akaun belum bayar. Okey, ada dua sahaja liability. Jadi kita nak dapatkan modal awal. Modal awal pada 1 Januari 2017 ialah aset awal. Kita ambil yang sebelah sini, aset 7,000 tambah 15,000 tambah 10,450 tambah 30,120 tambah 790 ya. Kesemua ni di bahagian 1 Januari 2017. Tolak dengan kadar bayaran belum bayar awal 570 dan 13,750 akaun belum bayar awal. Kita akan dapat modal awal sebanyak 49,040. Kemudian kita cari modal akhir, aset akhir tolak liability akhir. Sama juga kita cari dekat sini 31 Disember 2017 senarai aset-aset kita jumlahkan 7,000, 1,000, 17,500, 6,200, 43,260, 350 dan 1,430. Kemudian kita tolak dengan liability akhir. Liability akhir hanya ada satu sahaja, iaitu akaun belum bayar 9,540 ya. Kadar bayaran belum bayar tiada untuk kadar bayaran belum bayar akhir. Jadi kita akan dapat modal akhir sebanyak 67,200. Okey, setelah selesai kita mengira modal awal dan mengira modal akhir, kita boleh menyelesaikan rumus yang telah diberikan untuk dapat untung bersih atau rugi bersih. Okey, modal akhir tambah ambilan 3,900 tolak dengan 1,000 iaitu aset tambahan atau modal tambahan yang dimasukkan dalam perniagaan tolak dengan modal awal 49,040. Kita akan dapat untung bersih bagi perniagaan Puan Yap ini 21,060. Sekiranya soalan menyuruh kamu atau meminta kamu untuk menyediakan penyata mengira modal, kita akan ada format yang kita perlu buat ya, berdasarkan soalan lah ya, berdasarkan soalan yang diberi. Formatnya berbentuk, kita buat tajuk dahulu, penyata mengira modal awal. Kita akan buat 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom pertama adalah kolom butiran, kolom kedua adalah amount atau jumlah, dan kolom ketiga pun jumlah akhir ya. Kita akan dapat jumlah akhir. Jumlah akhir untuk aset, jumlah akhir untuk liability dan jumlah akhir untuk modal. Formatnya senang sahaja. Kita senaraikan aset, letak tajuk aset dan senaraikan aset-aset. Jumlahkan di sebelah ataupun kolom ketiga ini. Tolak dengan liability, jumlahkan aset liability ini di sebelah kolom ataupun di kolom ketiga ini, dan kita akan tolak jumlah aset dan jumlah liability untuk dapat modal awal ya. Sebab ni kita buat penyata mengira modal awal, jadi kita ambil aset awal dan liability awal untuk dapat modal pada 1 Januari atau modal pada awal tahun. Begitu juga kalau kita nak buat penyata mengira modal akhir. Konsep yang sama ataupun format yang sama. 3 kolom ya. Aset, senaraikan semua aset, tetapi amountnya berbeza ya. Ambil amount yang akhir ataupun amount pada tarikh 31 Disember 2017 ataupun berdasarkan mana-mana soalan yang kamu buatlah ya. Sekiranya ada aset tambahan ataupun modal tambahan berdasarkan soalan, contoh dalam soalan tadi lengkapan ini dimasukkan 1,000 lengkapan tambahan ya.
Jadi kita tambahkan terus di sini 7,000 tambah 1,000 dan dia akan dapat 8,000. Okay, senaraikan juga liability dan kita akan tolak jumlah aset tolak jumlah liability untuk dapat modal akhir ataupun modal pada 31 Disember 2017 atau mengikut soalan yang kamu buat. Seterusnya kita pergi kepada penyediaan penyata mengira untung atau rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, setelah kita buat penyata mengira modal awal dan penyata mengira modal akhir, kita dah boleh masukkan maklumat-maklumat ini dan ini kita masukkan ke dalam penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir bla 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 berdasarkan soalan yang kamu buat lah. Okey, modal akhir, okey, format dia pun sama, ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk butiran, kolom kedua dan kolom ketiga adalah untuk amount. Okey, modal akhir kita letak paling awal sebagaimana rumus tadi. Modal akhir tambah ambilan. Okey, tambahkan dahulu. Tolak dengan modal tambahan, tolak dengan modal awal. Kita buat jumlah, kita jumlahkan dahulu di kolom kedua ni dan masukkan jumlahnya di kolom ketiga. Barulah kita selesaikan modal akhir tambah ambilan ini untuk kita tolak dengan modal tambahan dan modal awal untuk dapat untung atau rugi bersih. Okey, formatnya senang saja berdasarkan rumus tadi, cuma kita buat dalam bentuk penyata. Ya, penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir bla 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 ikut soalan yang kamu buatlah. Kalau soalan kita ini 31 Disember 2017, maka kita letak 31 Disember 2017. Okey, seterusnya kita tengok contoh 5. Menyediakan penyata mengira untung rugi. Berdasarkan contoh 3 tadi, sediakan penyata mengira untung rugi perniagaan YAP bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, sebagaimana format yang di atas, kita buat balik. Modal akhir kita masukkan 67,200 yang kita dah buat tadi, penyata mengira modal akhir. Tambah dengan ambilan, ya. Ambilan tadi dah ada dalam maklumat tambahan 3,900. Kita akan jumlahkan dahulu 71,100. Tolak dengan modal tambahan, ya, modal tambahan dan modal awal. Modal tambahan 1,000 ada dalam maklumat tambahan tadi dan modal awal 49,040 kita dah buat tadi penyata mengira modal awal. Kita jumlahkan 50,040. Kita akan tolak untuk kita dapatkan untung bersih atau rugi bersih. Berdasarkan soalan ni, kita dapat untung bersih sebanyak 21,060. Okey, setelah untung atau rugi diketahui, perniagaan dapat menyediakan penyata kedudukan kewangan untuk mengetahui kedudukan aset dan liability perniagaan pada tahun tertentu. Okey, setelah kita selesai membuat penyata mengira untung atau rugi tadi, kita akan buat pula penyediaan penyata kedudukan kewangan. Berdasarkan contoh 3, sediakan penyata kedudukan kewangan bagi perniagaan YAP pada 31 Disember 2017. Okey, yang ni kamu dah belajar dalam penyata kewangan milikan tunggal, sama sahaja sebenarnya. Ini pun penyata kewangan milikan tunggal, cuma perniagaan YAP ini dia tidak membuat ataupun tidak menyimpan dokumen-dokumennya dan tidak membuat rekod secara lengkap. Jadi konsepnya sama seperti milikan tunggal biasa, cuma kaedah kita mengira untung atau rugi bersih itu sedikit berbeza. Tetapi penyata kedudukan kewangan kita buat sama sahaja. Kita mula dengan aset bukan semasa, kemudian aset semasa, kemudian liability semasa. Jumlah aset semasa dan jumlah liability semasa perlu ditolak untuk kita dapatkan modal kerja, dan modal kerja ini perlu ditambah dengan aset bukan semasa untuk dapat imbangan yang pertama. Kemudian untuk imbangan kedua, equity pemilik, modal awal tambah modal tambahan, tolak untung bersih
ataupun kalau kamu biasa buat modal awal tambah untung bersih ataupun tambah modal tambahan kemudian pun tidak mengapa. Kemudian tolak ambilan, kita akan dapat modal akhir. Sekiranya ada pinjaman ataupun dalam soalan lain, itu dalam liability bukan semasa pun kita kena tambah dengan modal akhir ini untuk dapatkan imbangan kedua. Sama juga kita buat kalau dalam bentuk T, di sebelah debit senarai asetnya, aset bukan semasa dahulu, kemudian aset semasa, kita jumlahkan, kita dapat 76,740. Kemudian di sebelah kredit, equity pemilik, kita akan dapat modal akhir tambah dengan liability semasa dan tambah dengan liability bukan semasa sekiranya ada. Cuma kalau dalam penyata kedudukan kewangan, perbezaannya kalau kita buat menggunakan kaedah ataupun bentuk penyata berbanding dengan bentuk T, kita akan dapat dalam bentuk penyata kita akan dapat modal kerja. Tetapi dalam bentuk T, kita tidak akan dapat modal kerja. Modal kerja ini dalam peperiksaan SPM, dia ada markah juga. Jadi lebih baik dan cikgu cenderung untuk memilih kamu semua membuat dalam bentuk penyata. Okey, sekian sahaja untuk kali ini dan terima kasih cikgu ucapkan pada kamu semua. Mudah-mudahan apa yang cikgu ajar pada kali ini dapat kamu manfaatkan. Bye, jumpa lagi.